Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih kepada Dr. Bendri bin Dasril. Uh, terima kasih kerana telah mencurahkan ilmu kepada kami semua, iaitu untuk pelajar program Ijazah Sarjana Pendidikan Sains Sukan, program pesisir. Terima kasih Doktor sekali lagi. Okey, Doktor, saya Fazli bin Ahmad adalah peserta khusus untuk khusus QSU 60504, analisis pergerakan manusia. Hari ini saya akan membentangkan saya punya kertas pembentangan di bawah analisis kualitatif pergerakan manusia, aktiviti mendagu ataupun lebih dikenali sebagai pull up. Ini adalah model bersepadu, integrated model yang diasaskan oleh Knudsen dan Morrison pada tahun 2002, yang itu terbahagi kepada 4 fasa, iaitu yang pertama fasa persediaan, yang kedua fasa pemerhatian, yang ketiga fasa penilaian, dan yang terakhir adalah fasa intervensi. Okay, kita teruskan kepada pengenalan. Pull up dapat didefinisikan sebagai gerakan menggantung pada sesebuah palang dengan posisi telapak tangan menghadap ke hadapan ataupun menghadap ke belakang, dan kemudian mengangkat tubuh hingga dagu melepasi palang atau bar. Ini adalah definisi ini diberikan oleh Hananto pada 2007. Sejarah pull up. Pull up adalah latihan kekuatan bahagian atas badan. Bahagian atas badan, pelakuannya adalah dengan keadaan badan digantungkan dengan tangan, menggunakan tangan, dan pelakuan menarik badan ke atas bahagian palang. So pelakuan ini bermula dengan keadaan siku kita diluruskan dan menggantung badan seolah-olah macam berselayut lah. Seterusnya tangan menarik badan ke atas. Kita bawa tangan ni, kita tarik, bawa badan kita ke atas dengan keadaan siku dibengkokkan sehingga dagu melepasi palang atau bar. Istilah chin up yang secara tradisionalnya merujuk kepada pull up dengan dagu yang dibawa ke atas bar digunakan pada tahun 1980-an untuk merujuk kepada grip yang diucapkan atau genggaman dengan pegangan terlentang atau underhand. Disebut dagu cengkaman terbalik. Dalam beberapa dekad kemudian, penggunaan ini telah terbalik dengan beberapa penggunaan, iaitu chin up untuk merujuk kepada pull up yang dilakukan dengan posisi terlentang, sementara pull up ke atas merujuk kepada khusus kepada latihan yang dilakukan dengan kedudukan tangan yang dicapkan. Pull up menggunakan banyak bahagian otot bahagian atas badan, termasuklah latissimus dorsi dan bicep kita. Okey, seterusnya kita masuk kepada fasa persediaan. Fasa persediaan ini adalah daripada model yang saya ambil video dia, so kita tengok sama-sama. Okey, ini adalah untuk fasa persediaan. Ini adalah kita menggantungkan diri dengan genggaman tangan, siku diluruskan, badan digantungkan tanpa menjejak kepada lantai. Kita tengok sekali lagi. Okey, nampak yang hijau tu adalah dia punya cara genggaman dan kedudukan tangan. Okey, fasa yang pertama. Fasa yang kedua, sekejap ya.
Okey, ini fasa yang pertama. Kedua tangan memegang palang monkey bar, posisi tangan lurus dan badan dalam keadaan bergayut pada palang monkey bar. Kedua belah tangan memegang palang monkey bar, badan lurus dan bergayut pada palang, tangan lurus tanpa membengkokkan siku. Jarak antara tangan adalah lebih kurang anggaran seluas bahu. Badan lurus dan kaki tidak menjejak lantai. Okey, untuk fasa kedua, ini adalah fasa pelakuan, fasa kedua. Okey, nampak? Sekali lagi kita tengok. Okey, badan diangkatkan ke atas, dibawa ke atas dan kaki dibengkokkan ke belakang. Okey. Okey, sekali lagi. Dagu melepasi paras palang dan menghampiri bahagian dada. Okey, ini faktor fasa kedua mendagu atau pull up. Kedudukan tangan, siku dibengkokkan. Gunakan kekuatan tangan untuk mengangkat badan ke atas sehingga dagu melepasi palang. Kedudukan tangan, genggamannya menghala keluar. Ada boleh dua, sama ada ke luar ataupun ke dalam. Kedudukan tapak kaki adalah selari leher. Selari dengan batang leher apabila tangan naik ke atas badan untuk tujuan keseimbangan badan dan juga mendapatkan daya momentum untuk ke atas, membawakan badan ke atas. Sudut optimum kaki dibengkokkan dengan anggaran sudut lebih kurang 160 darjah. Kaki dihayunkan ke belakang untuk mendapatkan daya supaya badan kita dapat dibawa ke atas, memudahkan proses. Okey, seterusnya fasa ketiga adalah fasa pemulihan. Kita dah tarik ke atas, pull up. Palang berada di bawah dagu, menghampiri dada. So, dan turunkan balik badan, fasa pemulihan secara perlahan, turun ke bawah, bawa badan turun ke bawah dan luruskan siku seperti fasa permulaan tadi. Okey. Kedudukan tangan, otot tangan dalam keadaan ekstensi. Kedua belah tangan memegang palang monkey bar, badan lurus dan bergayut pada palang. Tangan lurus tanpa membengkok ke siku. Luruskan, turunkan badan balik dan keadaan tangan lurus dan siku tidak bengkok. Jarak tangan adalah lebih kurang, keadaannya lebih kurang seluas bahu. Dan badan lurus dan kaki tidak menjejak lantai. Fasa keempat adalah fasa pelaksanaan penuh lah. Kita tengok mungkin ada orang buat repetition set. Terpulanglah ikut kemampuan para pelaku ataupun individu tersebut. Okey, kita tengok kat sini. Kalau ikut dalam video ni 3 hingga 10 kali repetition. Okey. Tapi ni dia buat tak sampai 10. 1 2. Okey, nampak kedudukan tiku dan tangan. Sekali lagi kita tengok. Melepasi. Okey. Seterusnya, ini adalah pelaksanaan daripada pelaksana itu sendiri, dari pelajar itu sendirilah. Okey, lebih kurang macam tu. Sekali lagi kita tengok. Okey. Okey, fasa permatian. So sekarang kita masuk kepada fasa permatian. Ciri kritikal, implementasi butiran pelaku dengan melakukan aktiviti pull up mendagu. Rakaman dilakukan di bahagian hadapan dan juga bahagian sisi pelaku. Okey, ini vantage point video ni adalah maklumatnya. Seterusnya fasa penilaian. Model. Ini daripada model yang kita ambil tadi lah. Kalau ikut sudut kita bacaan kat sini, sudut yang dilakukan oleh model adalah 116
darjah, iaitu sudut bengkokkan kaki dengan lutut tu, dan keadaan batang leher dan ujung kaki adalah tumit adalah selari. Okey. Seterusnya keadaan lentikan badan lebih kurang 101 darjah dan dagu melebihi palang. Okey, ini adalah sudut bukaan tangan lebih kurang 49 darjah bukaan dia. So ini adalah pelaku, bacaan pada pelaku yang kita buat. Bacaan tangan lebih kurang hampir sama 50, dan ini adalah bacaan untuk sudut bengkokkan lutut dan lentikan badan. Kalau kita tengok kat sini, dia tak lentik lah. Pelaku ni tak lentik. Selari saja leher dengan bahagian punggung. Leher sama dengan punggung. Sepatutnya pelaku sepatutnya melentikkan badan untuk memberikan lebih daya untuk membawa badan ke atas. Okey, ini model ni penilaian perbandingan. Sudut bukaan tangan 49 bagi model, pelaku 50, di kaki dibengkokkan 116, pelaku 63, lentikan badan 101 dan pelaku tiada sudut. Sekata, selari. Lentikan badan, tak lentik langsung lah, dalam bahasa yang senang. Kedudukan dagu dan dada, dagu melebihi palang dan dada hampir menyentuh palang. Dagu menghampiri palang dan dada jauh daripada leher. Leher dan hujung yang tidak, maksudnya palang bahagian leher tu, dada tu jauh dengan palang lah, tak bersentuh. Okey. Pasal intervensi, ini adalah intervensi yang saya gunakan. Intervensi saya ada 4. Yang pertama, wall push up, reverse push up, negative push up dan push up. Okey, kita tengok reverse push up. Lebih kurang inilah reverse dalam keadaan terlentang. Okey. Aktiviti yang pertama. Aktiviti yang kedua, negative pull up. Okey, ini adalah keadaan negative pull up. Okey, dia turun balik. Yang ketiga, dumbbell shoulder press. Daripada bawah tolak, tapi kena pakai dumbbell lah. Naik, tolak balik. Okey, dan yang keempat adalah bench push up. Ini adalah 4 intervensi yang digunakan untuk meningkatkan ataupun memberikan kesan yang terbaik untuk melakukan pull up. Kesimpulannya, model adalah kita gunakan daripada YouTube model. Pelaku adalah pelajar program QSU 60504, iaitu diri saya sendiri. Peranti rakaman, kamera DSLR, telefon pintar dan tripod. Perisian yang saya gunakan untuk mengukur sudut adalah perisian Kinovia. Kekuatan menggunakan video pelakuan daripada pelaku yang mahir, mendapat kerjasama daripada anak untuk mengambil dan merakamkan gambar pelaku. Kekuatan yang seterusnya, pelaku adalah diri sendiri. Okey, kita tengok pada yang terakhir, kelemahan, kurang kemahiran dalam melakukan pelakuan. Maksudnya pelaku ni bukan kurang kemahiran, maksudnya dia kekuatan tangan tu kurang lah, tidak dapat menggunakan pelajar disebabkan kekangan PKP dan tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk kita lihat adakah intervensi yang diberikan tadi tu betul-betul memberikan kesan, untuk kita tengok kesan yang pencapaian yang terbaik setelah kita gunakan intervensi yang dicadangkan sebanyak 4 tadi. So, jika intervensi itu dijalankan dalam tempoh yang panjang, yang mencukupi, so kita dapat lihat dengan jelas kesan daripada program intervensi yang diberikan. Okay, sekian, terima kasih. Maka berakhirlah pembentangan saya
di bawah tajuk Analisis Pergerakan Manusia. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Benry bin Dasril atas tunjuk ajar Dr. selama ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.